Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi anak-anak SPM 2021. Hari ini cikgu nak kongsi sekali lagi berkaitan dengan format dan holistik. Ramai sangat cuti-cuti ni mesej tanya cikgu macam mana holistik. Saya tak reti nak jawab holistik. Holistik tu apa? Okey, hari ni cuba kita tengok sedikit video. Benda ni cikgu dah cerita banyak kali. Mungkin penceritaan sebelum ini anak-anak tidak mengambil perhatian. Jadi kesannya banyaklah Jadi tengok. Anak-anak tingkatan 4 termasuk anak-anak tingkatan 5. Kenapa kita menekankan kaedah holistik? Sebab dalam bentuk pengujian tahun depan untuk pengetahuan anak-anak, tingkatan 4 KSSSM ini dia ada 2 kertas saja. 2 kertas saja, tak ada kertas 3. Itu ambil perhatian. Kertas 3 yang selama ini digunakan ataupun yang banyak bantu anak-anak KBSM tak ada. Dan yang paling kita nampak di sini anak-anak, cuba tengok bawah sekali kaedah penskoran tu. Ada analitik dan holistik. Kaedah ini, analitik dan holistik ini disoal dalam respon terhad struktur, respon terbuka esei. Dan anak-anak tingkatan 4 ni hanya ada 5 esei sahaja. Masa masih sama. Jadi kita kena kuasai kaedah menjawab holistik. Cikgu tunjuk lagi. Apa itu holistik? Nampak tu kaedah penskoran kita. Analitik, holistik. Dah tak boleh lari dah. Anak-anak dalam waktu 6 minggu ini, cuti-cuti ni, gunalah ruang dan peluang untuk menguasai ini. Ni analitik, holistik. Kenapa? Dalam kita tengok bentuk pengujian, ini respon terhad, ini struktur. Cuba tengok terhad, bentuk, tindakan dan bezakan. Kalau terhad ini maksudnya kebanyakannya disoal dalam buku teks. Fakta lah. Dan kita kena ingat ada juga kebat. Kebat tak kuasai memang tak menguasai lah. Jangan haraplah kita nak dapat A+. Boleh lulus. Tapi kebat ini peratusnya agak tinggi juga. Baik. Satu lagi ialah respon terbuka. Ini adalah soalan esei. Cuba tengok yang ketiga ni. Bebas mengikut kehendak soalan. 3 daripada 5. Pilih. Faham kata tugas. Dan mahir dalam analitik dan holistik. Ini yang cikgu cakap ni. Analitik macam mana? Fakta, uraian. Analitik lah. Contoh analitik. Bila ada inferen, biasanya holistik ni kebat. Dia dah beza di situ. Jadi kita tengok anak-anak. Gambar. Wiria gambar tu kan. Apa itu analitik holistik? Cuba kita tengok satu soalan yang cikgu masukkan di sini. Soalan yang mudah berkaitan dengan rukun negara. KBSM pun ada. KSSM pun ada. KBSR pun ada. Ini soalan kebat. Bagaimana kita memahami prinsip rukun negara? Soalan, bagaimana amalan prinsip rukun negara dapat mencapai matlamat? Kalau kita tengok di situ, bila kita katakan analitik, analytical, skema dia fakta ataupun huraian ataupun contoh. Itu tak ada inferen. Dan kena ingat soalan kebat ni, untungnya pelajar dia ada jawapan yang munasabah. Jawablah. Jangan hantar kertas kosong. Bila kita kata nampak itu, analitik macam ini rupanya. Nampak? Satu, menghayati, mematuhi amalan prinsip kita, perhimpunan. Ini semua fakta. Pelajar dapatlah fakta, munasabah. Semua munasabah. Kalau kita tengok macam tak kena dengan skema. Skema lain. Tapi munasabah masih ada markah. Okey. Bagaimana ni nampak?
Bila jawab macam ini anak-anak, itu cikgu dah bagi tahu, jangan jawab dalam bentuk point form. Esei tak boleh. Jawablah dalam bentuk ayat penuh, mungkin. Inilah markah dia. Dah betul 4, dapat 2 markah saja. Ini analitik. Semua betul. Tapi bila holistik, nampak? Ada fakta, huraian lanjutan ataupun contoh, kesan. Kesan tu inferen lah. Nampak jawapan dia? Mencapai matlamat fakta. Setiap masyarakat Malaysia mempunyai agama sebagai pegangan utama rakyat. Nampak? Itu huraian. Ada lagi huraian lanjutan. Ada inferen. Ini baiklah. Jawapan macam inilah yang kita nak untuk anak-anak KBSM dan KSSM khususnya dalam menjawab soalan kebat. Tengok. SPM 2016 kata tugas ini, tolong tengoklah ini kata tugas jelaskan bagaimana, terangkan, huraikan, jawablah dalam isi pendek khususnya kalau tak ada huruf Roman. Ini analitik. Nampak Cikgu letak. Nampak. Beza kan? 4 analitik, 2 holistik. Holistik ni dia agak sukar sikit lah. Biasanya calon-calon yang cemerlang masih boleh menguasai holistik. Calon tak cemerlang pun boleh. Yang penting cuba jawab. Macam mana kita nak cuba? Cuba tengok. Ini kebat. Dapat soalan macam ni. Tengok. Pun boleh jawab dah. Itu cerita dapat soalan kan? Ini kata tugas. Berikan alasan anda. Institusi Raja Perlembagaan Negara kita harus dipertahankan. Ini bentuk soalan kebat. Mungkin jawapannya ialah holistik. Jadi, kita jawab macam mana? Tengok. Fakta berkaitan dengan institusi. Huraian, fakta. Contoh berkaitan dengan institusi. Kita bagi institusi apa tadi? Kan soalan awal tadi. Dan inferen adalah kesimpulan. Ada 4 ni. Tengok balik soalan tu. Tengok balik soalan. Kita nak berkaitan dengan institusi Raja Berperlembagaan. Ni nampak? Huraiannya kita kena hurailah institusi raja tadi. Contoh, bagilah contoh institusi yang sesuai. Inferen, bagilah kesimpulan. Bolehlah dikatakan oleh yang demikian. Nampak? Jadi jawapan dalam bentuk esei. Jangan jawab dalam bentuk poin. Kita tak tahu skema macam mana dalam esei kita. Mungkin hilang markah. Dan inferen ni dia boleh berada di mana-mana. Nampak? Mungkin perenggan pertama, mungkin perenggan kedua. 1 markah untuk inferen walaupun kita jawab lebih. Jawab lebih untung. Mungkin inferen yang kita bagi tak kena. Inferen yang kita bagi tak kena. Baik. Ini contoh soalan. Yang anak-anak biasanya kita tengok inferen ni apa dia? Kesimpulannya, hasilnya, akhirnya. Dan inilah bentuk jawapannya. Ini satu contoh markah. Macam ini markah yang ada. Kalau tak buat inferen, nampak? Kesannya sangat banyak. Ini contoh sahaja. Tak ada inferen sangat banyak kesannya. Berbanding ada inferen. Kita tak nak jadi macam inilah. Bila kita jawab, cuba tengok contoh jawapan. Ini lengkap lah. Katakan ini markahnya 4 ataupun 5. Kita tengok. Kuning fakta. Satu putih ini adalah huraian. Supaya itu membezakan huraian dengan huraian. Sudah 3. Contoh dan inferen. Jadi kita nampak. Ada 1 fakta. 2 huraian. 1 contoh. 1 inferen. 5/6. Ini baru perenggan pertama. Mungkin ada lagi perenggan kedua. Kalau 4, sudah markah penuh. 4 markah. Jadi anak-anak, kalau kita tengok. Analitik. Kita nampak. Setiap fakta, setiap huraian, contoh ada markah. Tambah saja inferen. Dia sudah jadi holistik. Itu saja anak-anak. Jadi kita kena latih. Ini saya ambil daripada Cikgu Rosli kan. Menarik saya tengok bahan yang dia bagi ni. Cuba kita tengok. Ada penanda wacana, ada fakta, ada kata hubung, ada huraian.
huraian lanjutan, mungkin fakta, huraian, contoh, dan akhirnya anak-anak, dia mesti ada inferen. Faham. Cubalah kita latih inferen ni dengan bersungguh-sungguh. Ini yang cikgu masukkan dalam grup kita. Ini soalan tingkatan 4. Agak-agak bab berapa komunis ni? Dah tentu bukan bab 1, bukan bab 2, bukan bab 3. Bab 3 ke atas. Okey. Kita nampak. Gunakan 5M. Apa tu 5M? Baca keseluruhan. Baca, menggaris, merangka, menjawab dan menyemak. Kita tengoklah. Oh, kita garis, dah baca. Kita garis setiap yang dia nak. Tengok markah berapa. Ini contoh jawapan. Jawapan ini fakta. Mengapa komunis bertindak semikian? Semua fakta. F1 sampailah F8. Maka mungkin 6 dapatlah full mark. Tetapi kalau kita tengok jawapan C, ini kebat. Sebagai pemimpin pada waktu itu, anda berada pada Waiman Komunis. Kita kena bayangkan macam mana kita nak memastikan atau kita nak membendungkan keganasan komunis pada waktu itu. Nampak jawapan? Ada fakta, huraian, 2 markah. Fakta, contoh, 4 markah. 5, 6. 2 fakta, 2 huraian, 1 contoh, 1 inferen. 6 markah. Kalau kita dapat 6, 6/6. Kalau 8, 6/8. 6/8 tu kira baguslah. Ini cara jawapan kita pada kita kena latih untuk SPM kita menjelang tahun depan. Bagi anak KBSM 24 hari bulan, tak lama dah. Jadi sikit saja cikgu nak kongsi ni. Cikgu harap anak-anak teruskan usaha menjelang 60 hari SPM. Anak SPM tingkatan 4 juga sama kuasai untuk kita menguasai. Ingat, kejayaan